TV KPM. Ya, memang benar. Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam kasih sayang kepada semua yang sedang menonton kami pada waktu ini. Macam okey tak okey hari ini. Abang Fizi doakan hari ini dalam keadaan yang baik-baik, tenang-tenang seadanya, fokus sentiasa. Hari ini kita akan belajar tentang satu mata pelajaran yang sungguh menarik. Nak tahu siapa guru kita pada hari ini? Jom saksikan profil beliau. Ya, kita bersama-sama dengan Cikgu Farida daripada SMK Kampar Perak. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kami tidak berdua. Kami ditemani oleh Cikgu Jurubahasa kita itu, Cikgu Bel, a.k.a. Cikgu Nabilah Ilyas daripada SMK Sungai Layar, Sungai Petani Kedah. Jauh daripada Sungai Petani, Sungai Layar datang ke sini. Cikgu, hari ini adakah saya seorang-seorang je Cikgu dalam sukses SPM kali ini? Saya ada bawa 4 orang bersama-sama dengan kita hari ini. Ayo Cikgu, kita berkenalan Cikgu. Okey, jom saya perkenalkan murid. Silakan Cikgu. Baik. Okey, dekat sini kalau kita nampak satu-satunya bunga yang ada iaitu Nurul Atika. Hai Atika. Okey, seterusnya yang handsome kanan tu Muhammad Fadil. Okay, Hai Fadil. Murid yang baik ni ya. Baik. Lepas tu Muhammad Amsyar yang bawah tu. Dan yang kanan sekali ni adalah Frederick James. Hai Fred. Baik, kami berlima hari ini kita akan belajar tentang apa ni Cikgu? Okey, hari ni nak saya teruskan ke? Silakan Cikgu. Okey, saya teruskan. Teruskan Cikgu. Okey. Okey, hari ni kita akan belajar modul 9 iaitu sistem penyamanan dan pengalihan udara. Okey, di mana hari ini saya akan tekankan unit penyaman udara pisah. Ada pisah-pisah Cikgu. Ada pisah-pisah. Cantum pun ada, pisah pun ada. Okey, so hari ini kita terus ya. Silakan Cikgu. Okey. So apa yang ada pada unit penyaman udara pisah ni? Okey, kenapa dia dipanggil pisah? Okey. Sebab reka bentuk yang terpisah kepada 2 bahagian. Okey, jadi murid-murid kena ingat, 2 bahagian itu adalah yang pertama, unit dalam, di mana unit dalam ini adalah unit yang berada di dalam ruang yang nak didinginkan. Okey. Okey, seterusnya adalah unit luar, di mana kedudukannya adalah berada di luar bangunan ataupun di luar bilik yang hendak didinginkan. Okey, kita terus ya. Okey, seterusnya untuk unit penyaman udara pisah terdapat beberapa jenis yang murid perlu tahu dan ingat. Okey, yang pertama sekali, Fizi biasa tengok tak Fizi? Mau tak biasa Cikgu. Kan. Hari-hari tengok Cikgu. Fizi tahu tak nama dia? Dia ada nama juga. Ada nama Cikgu? Ada. Okey, nama dia adalah unit penyaman udara pisah jenis dinding. Ini jenis dinding Cikgu. Jenis dinding. Okey, kita terus. Baik. Okey, seterusnya yang ini adalah jenis siling. Okey, jenis dinding tadi dipasang pada dinding. Jenis siling pula dipasang di permukaan siling. Okey, seterusnya kalau nampak dekat sini, yang ini dia saiznya agak besar. Jenis lantai. Biasaannya dekat bilik seminar, masjid biasanya ada pasang. Okey, akhir sekali adalah jenis kaset. Okey, jenis kaset dipasang di atas siling, permukaan siling. Baru saya tahu nama dia Cikgu. Jenis kaset Cikgu ya. Jenis kaset. Kawan kaset. Saya ikutlah kan ejaan kaset. Okey, terus ya. Okey, kendalian asas sistem penyaman udara jenis pisah. Okey, sebelum saya pergi secara lanjut, boleh tak saya nak tanya murid-murid saya dulu? Silakan Cikgu. Okey. Dalam sistem penyaman udara ada terdapat berapa komponen asas yang murid perlu tahu? Siapa nak jawab? Siapa Angkat nak tangan. jawab? Siapa ya? Amsyar. Amsyar. Silakan Amsyar. Okey, Amsyar. Ada berapa? Ada 7. Oi, 7? Amsyar. Biar ada. betul Amsyar. Amsyar tengok jari saya Amsyar. Takkan 7 kot. Ada berapa? Dua. Amsyar Takkan goreng sangat ni. Ada berapa Amsyar? Siapa nak tolong kawan? Siapa nak tolong kawan? Siapa tolong?
Tika nak tengok Tika. Okey, baik. Fadil. Okey, Fadil nak jawab. Silakan Fadil. Ada 4 ke? Okey, good. Ada 4. Okey, ada 4 komponen asas kan. Okey, Fred pun tunjuk bagus. Memang betul jawapan dia. Okey, Fred, yang pertama, komponen yang pertama. Apa dia Fred? Komponen yang pertama jenis dinding. Itu jenis. Fred, komponen asas yang saya lukis dalam kelas. Komponen asas yang ada di dalam penyaman udara ni. Pemam? Pemam? Pema apa? Pemampat, betul tak? Ingat lagi tak? Okey, pemampat. Lepas tu yang kedua, ada siapa-siapa yang boleh tolong? Selain pemampat ada apa lagi? Selain daripada pemampat, tiba-tiba hilang dia orang ni kan. Okey, Fadil. Ada pemeluap. Okey, pemeluap. Seterusnya, Pemampat, pemeluap lagi? Tika? Peranti pemeteran. okey, peranti pemeteran, dan akhir sekali adalah saya bagi tahulah, penyejat. Penyejat. Okey. So dekat sini kendalian asas sistem penyaman udara, kalau nampak dekat sini, ini adalah ilustrasi untuk pemasangan lah. So apa yang murid perlu tahu adalah yang ni, bahagian ni unit dalam. Ya, cikgu. Okey, seterusnya yang luar adalah unit luar. Okey, kemudian dekat bahagian unit dalam terdapatnya penyejat dan penyejat, cikgu, ya? Ya, betul. Tempat sejuk tu penyejat. Okey, kemudian yang panas tu adalah pemeluap. Okey, apa yang awak perlu tahu? Okey, dekat unit dalam udara sejuk dikeluarkan, tapi dalam masa yang sama udara panas dibawa keluar, dihantar keluar. Siapa yang bawa? Bahan pendingin. Okey, kita terus. Baik. Okey, soalan contoh. Okey, kita ulang kaji semula. Baik. Nyatakan 2 bahagian penyaman udara jenis pisah. Okey, siapa nak bagi jawapan? Ini senang cikgu. Baik. Okey, Amsyar. Jawapan pertama unit luar. Unit luar. Baik. Okey. Satu lagi jawapan? Okey, Fred. Sudah tentu unit dalam ni. Okey, betul. Unit luar dan juga unit dalam. Okey, kita terus satu lagi soalan, boleh? Silakan, cikgu. Okey, soalan contoh, terdapat 4 komponen asas dalam unit penyaman udara jenis pisah. Tandakan right bagi komponen yang betul dan pangkah bagi yang salah dalam ruang yang disediakan. Saya baru je bagi jawapan tadi. Okey, boleh tak siapa bagi jawapan untuk komponen yang pertama, penyejat, betul atau salah? Tika, silakan Tika. Sorry? Apa? Tika? Tidak betul. Tidak betul, cikgu. Tidak betul. Tidak betul ke salah? Betul. Okey, jawapan dia adalah betul. Okey. Baik. Seterusnya pemampat. Okey, Amsyar. Silakan Amsyar. Jawapannya betul. Betul. Okey, betul. Penuras pengering. Okey. Fadil. Salah yo. Okey, salah. Okey, betul, salah. Baik. Okey, seterusnya pemeluap. Okey, Fred. Betul, jawapan dia betul. Okey, betul. Fred, sekali peranti pemeteran betul ke salah? Peranti pemeteran. Komponen yang terakhir. Betul ke salah? Pemeteran. Betul. Okey, so betul. Jadi dekat sini murid akan mendapat 5 markah. Okey. Baik, kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, terima kasih kepada anda yang sedang menonton Sukses SPM 2022. Anda masih lagi bertemankan saya Fizi, hos anda pada hari ini, dan kita bersama-sama dengan Cikgu Nur Faridah Hassan daripada SMK Kampar Perak. Hari ini sama-sama kita belajar tentang mata pelajaran menservis peralatan penyejukan dan penyaman udara tingkatan 5, unit penyaman udara jenis pisah. Baiklah, cikgu. Rasanya kawan-kawan saya di luar sana pun tak sabar-sabar, dan juga di dalam talian pun tak sabar-sabar untuk mendengar penerangan daripada cikgu. Silakan cikgu. Okey, kita terus Silakan cikgu Farida. Okey, seterusnya untuk segmen ni kita perlu tahu adalah pemilihan penyaman udara pisah dan lokasi pemasangan. Okey,
So yang pertama sekali adalah kita dah tahu ada 2 unit dalam dan juga unit luar. Okey, untuk unit dalam, apa yang murid perlu tahu adalah daripada aspek faktor matahari. Okey, maksudnya matahari dia membekalkan haba, betul tak? Betul. Jadi dekat sini penyaman udara kita berfungsi untuk memanaskan atau menyejukkan lagi? Menyejukkan, cikgu. Menyejukkan ataupun menyamankan lagi. Jadi dekat sini matahari pun perlu diambil kira. Okey, kemudian jarak dari siling. Pemasangan unit dalam, daripada siling kita kena ada satu ruang. Sebab okey, contoh jenis dinding, biasa kita nak servis, kita buka, betul tak, penutup dia. Penutup dia kita buka ke atas ke bawah? Ke atas, cikgu. Ke atas. Jadi cuba bayangkan kalau kita pasang ngam-ngam. Boleh ke saya cakap ngam-ngam? Boleh, cikgu. Ngam-ngam dengan siling kan. Jadi boleh tak kita buka unit tu? Tak boleh, cikgu. Tak boleh. Jadi sekurang-kurangnya perlu 12 cm. Macam itulah, lebih Dia kurang ada daripada ruang ya, betul. untuk menyenangkan kita punya servis, cikgu. Betul. Okey, seterusnya adalah pintu. Baik. Di mana pintu ni sebenarnya kita perlu pasang jauh daripada pintu. Kalau nak pasang penyaman udara perlu jauh daripada pintu, sebab pintu tu sebenarnya dia akan mengurangkan kecekapan kita punya penyaman udara untuk berfungsi. Faham juga. Sebab haba akan masuk, betul tak? Dalam masa yang sama mereka akan menghantar isyarat kepada pemampat, bekerja cepat sikit, dalam ni panas, macam tu contoh dia. Okey. Jadi bila pemampat bekerja, apa akan jadi? Bil elektrik mahal, cikgu. Yes. Bil elektrik kita akan mahal. Okey. Seterusnya adalah dinding. Baik. Okey. Dinding kita kena pastikan pemasangan pada struktur yang kukuh. Contohnya konkrit lah. Okey. Kalau boleh elakkan pemasangan pada kayu, kerana bila pasang pada kayu, contohnya kayu, dia akan menghasilkan apa? Haba, cikgu. Penyaman udara kita pasang pada kayu akan menghasilkan getaran, betul tak? Cikgu. So kalau getaran dia akan menyebabkan kita terganggulah, kita nak nyaman-nyaman ni kan, tiba-tiba gegek-gegek bunyi macam tu kan. Jadi kat situ tak sesuai. Okey. Faham, cikgu. Okey, seterusnya unit luar. Okey, untuk unit luar adalah kita perlu tahu aliran udara, sebab penyaman udara unit luar kita nak menyingkirkan haba daripada ruang bilik. Okey. Pernah lalu tak Fizi dekat unit luar? Rasa apa? Rasa bahang, cikgu. Rasa panas kan? Panas. Sebenarnya panas tu daripada mana? Panas tu daripada ruang yang kita nak dinginkan. Daripada tempat dalam yang sejuk tu, rupanya ada yang panas, cikgu. Betul. Panas keluar. Panas tu dibawa, diserap ke dalam bahan pendingin, umpama macam bahan pendingin tu bas lah. Kan? Haba tadi pergi ambil tempat duduk masing-masing, lepas tu dihantar ke unit luar. Faham, kemudian dibebaskan. Macam tu. Okey, seterusnya pemasangan unit luar juga perlu diambil kira dalam aspek penyelenggaraan. Okey, sebab kita nak cuci unit luar sekali. Okey, kita terus ya. Silakan, cikgu. Okey, seterusnya perkara yang sama. Okey, aspek yang kita ingat ada perlu kita ambil berat jugalah, penghuni bilik. Berapa orang dalam bilik tu? Okey, kalau ramai, maksudnya saiz kita punya kuasa kuda penyaman udara kena besar kecil. lagi lah. Kena besar lagi. Okey, seterusnya aktiviti. Kita nak buat apa kat dalam bilik tu? Contohnya kalau bersukan. Okey, maknanya kuasa kuda yang kita perlu gunakan lebih besar. Okey, ataupun kalau kita sekadar untuk tidur sahaja, mungkin boleh guna kuasa yang lebih kecil. Faham. Okey. Seterusnya matahari, macam biasa matahari membekalkan haba. Seterusnya adalah peralatan elektrik pun perlu diambil kira. Okey. Sebab macam biasa peralatan elektrik, lampu contohnya, dia membekalkan, dia memberikan apa? Haba kan. Jadi kita kena ambil tahu juga perkara tersebut. Okey. Seterusnya adalah tempoh penggunaan. Okey, contohlah kalau macam contoh kata Fizi satu family kan, jenis suka duduk dalam bilik daripada pagi sampai malam. Okey, saya galakkan kita menggunakan penyaman udara inverter. Sebab dia lebih berjimat tenaga. Okey, tapi jika penggunaan lebih kurang, katakan nak tengok sekadar movie sekali, satu movie kan 2 jam contohnya, kita pakai yang biasa sahaja. Okey. Seterusnya, faham, cikgu. Kedudukan bilik pun sama, kita kena tengok macam mana pancaran matahari pada kedudukan bilik tersebut. Okey, kita terus ya Fizi. Silakan, cikgu. Alright. Okey, pemasangan penyaman udara jenis pisah, terdapat beberapa aspek penting yang murid perlu ingat. Okey, pemasangan pertama sekali adalah untuk pemasangan unit dalam, di mana murid perlu tahu bagaimana nak pasang pendakap unit dalam. Okey, kemudian unit luar juga pun sama juga, macam mana nak pasang pendakap unit luar. Okey. Dan yang ketiga, perpaipan tiub kuprum, di mana kita perlu melakukan proses apa untuk menyambungkan tiub kuprum daripada unit dalam ke unit luar. Okey.
kena lakukan proses pengembangan. Murid-murid insya-Allah semua dah pandai kan. Tak bocor. Okey. Seterusnya pendawaian elektrik pun sama. Pendawaian elektrik untuk unit pisah dia perlu penyambungan elektrik daripada unit dalam ke unit luar dan juga unit dalam ke power supply, ke bekalan kuasa. Faham cikgu? Okey, seterusnya mengecas bahan pendingin. Ngecas cikgu? Mengecas. Mengecas bahan pendingin. Harap-harap dah master lah murid-murid saya kan. Ada berapa kaedah mengecas bahan pendingin? Nah, siapa nak jawab? Angkat tangan. Saya dah ajar ni. Jawab. Siapa nak bagi tahu berapa kaedah dan menyatakan kaedah yang pertama? Siapa nak jawab? Tika nampak macam berminat cikgu. Silakan Tika. Berapa Tika? Ada berapa Tika ya? Tika. Tika ni saja je tau. Ada berapa? Yang lain siapa boleh tolong Tika? Fred nak bantu cikgu. Tak ingat? Menggagau tak ingat tak apalah. Saya payunglah jawapan. Okey. Saja je diorang ni tahu. Padahal baru je ajar. Ada 4 kaedah mengecas bahan pendingin. Ada 4. Ingat? Ada 4 tau. Okey, ada 4. Okey, so yang pertama sekali adalah kaedah apa yang saya dah ajar? Kaedah apa yang awak tahu? Fadil boleh tolong Fadil? Amsyah ke Fadil ke? Amsyah ataupun Fadil. Kaedah apa? Cik, Amsyah buat-buat macam ada gangguan data di situ ya. Tika, silakan Tika. Perrekaan. Tika, tak nak lah kawan. Allah, Tika ni. Okey, tak apalah. Saya bagi jawapan teruslah. Saya rasa mungkin tak apa, saya bagi jawapan teruslah anak-anakku. Silakan cikgu. Okey, kaedah tekanan yang pertama. Lepas tu kaedah ampere. Kemudian kaedah suhu. Dan akhir sekali adalah kaedah berat bahan pendingin. Saya saja buat lupalah tu kan. Maklumlah cikgu. Kita terus ya. Dia nak bergurau dengan cikgu. Itulah. Okey, seterusnya akhir sekali adalah menguji lari. Tujuan menguji lari adalah untuk kita tentukan sama ada kita punya penyaman udara berada dalam keadaan yang baik ataupun tidak. Ya, cikgu. Okey, kita terus. Silakan cikgu. Okey, soalan contoh. Okey, saya baca soalan. Rajah di bawah menunjukkan sebahagian kerja pemasangan pendakap pada unit penyaman udara pisah. Okey, kalau nampak dekat situ kerja pemasangan pendakap, gambar berikut adalah penyataan langkah kerja pemasangan pendakap bagi unit itu. Okey, dekat sini kalau nampak ada A, B, C, D dan E, penyataan langkah kerja. Okey, berdasarkan rajah dan penyataan langkah kerja, susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang jawapan. Okey, langkah yang pertama. Boleh nampak ke? Langkah apa mula-mula ya? Baik, Amsyah. Silakan Amsyah. Langkah pertama ialah tentukan tempat yang sesuai. Okey, betul. Tentukan tempat yang sesuai sebab kita nak tahu dulu dekat mana kita nak pasang kita punya aircon. Okey, seterusnya langkah yang kedua. Fadil boleh Fadil? Fadil. Baik, Fadil. Fadil. Langkah yang kedua ialah ukur dan tanda kedudukannya. Okey, betul. Okey, ukur dan tanda kedudukan. Okey, sebab kita nak tentukan saiz mengikut saiz aircon yang kita nak pasang tu. Okey, yang ketiga. Okey. Baik, Tika. Tika. Silakan Tika. Langkah yang ketiga, kita mulakan mesin gerudi tangan. Okey, betul. Okey. Gerudi lubang menggunakan mesin gerudi tangan. Okey, seterusnya langkah yang keempat. Siapa nak jawab? Boleh tolong bagi terus jawapan 4 dan 5? Baik, Okey, Fred. Silakan Fred. Yang langkah keempat ni masukkan palang dinding. Okey, masukkan palang dinding, betul. Yang seterusnya? Okey, dan akhir sekali Patut kita perlu ikatkan skru. ikatkan skru. Okey, jadi kita punya pendakap dalam keadaan kukuh. Okey, bagus semua. Okey, nak tanya, kalau murid jawab kat situ jawapan A, B, C, D dan E, tapi ada murid yang jawab 1, 2, 3, 4 dan 5.
dapat markah tak? Tak dapat cikgu. Wish, Fizi pandai. Sebab dia nak A, B, C dan E cikgu. Biasanya ada murid yang kadang-kadang kerakusan tau. Dia tahu jawapan tapi dia semangat nak menjawab. Dia kena tengok apa kehendak soalan cikgu. Tapi memang ada pernah murid yang menjawab 1, 2, 3 dan 4. So totally kosong markah. Sayang sekali. Okey, kita terus. Silakan cikgu. Okey, soalan contoh, rajah menunjukkan pelan lantai bilik tidur. Bilik tersebut akan dipasang sebuah unit penyaman udara jenis pisah. Okey, nyatakan 2 faktor pemilihan lokasi pemasangan unit tersebut. 2 markah. Ada 2 faktor di situ. 2 faktor. Baru je belajar. Baik, Amsyah. Silakan Amsyah. Okey, jawapan yang pertama ialah pancaran matahari dan jauh dari pintu. Okey, itu dia. betul. Terus bagi 2 jawapan, 2 markah, betul. Hebat. Okey, pancaran matahari dan juga jauh daripada pintu. Okey, pilih lokasi pemasangan yang sesuai untuk pemasangan unit penyaman udara tersebut, sama ada A, B atau C, dan nyatakan sebab pilihan anda. 2 markah. Baik, Tika nampak macam berminat. Silakan Tika dengan jawapan anda. Okey. Ini kerana jauh daripada pintu atau pintu. Apa Tika? Tika macam bunyi Kerana jauh daripada pintu atau tingkap. Okey, betul. Ya, hebat Okey, Tika. betul. Jawapan saya A juga, kerana jauh daripada pintu ataupun tingkap. Okey, kita terus soalan seterusnya. Silakan cikgu. Okey, yang ini mesti master lah kalau ikutkan. Okey, berikut adalah peralatan yang digunakan untuk kerja pepaipan. Baik. Namakan peralatan berikut. Okey, peralatan A. Siapa boleh bagi jawapan? Okey, Amsyah. Silakan Amsyah. Jawapan A ialah pemotong tiup kuprum. Okey, pemotong tiup kuprum. Yang ini memang yakin sangatlah. Okey, B. Apakah ia? Fred, silakan Fred. Okey, Fred. Ini nama dia pelulas. Pelulas, betul. Pelulas. Okey, C. Fadil boleh Fadil? Okey, Fadil. Set swaging. Set. Swaging. Okey, set swaging, betul. Okey. set swaging juga. Set swaging untuk membentuk pengemangan. Okey, seterusnya D. Okey, Atika. Jenis? Pembengkok. Okey, pembengkok jenis tuil. Okey, dan akhir sekali D. D. Siapa dia jawab apa? Baik. Okey, Amsyah. Pembengkok jenis spring. Okey, pembengkok jenis spring. Betul. Jadi dekat sini bila murid dapat 5 markah, boleh dapat 5 markah lah dekat sini. Okey. Boleh kita terus seterusnya? Silakan cikgu. Okey, soalan contoh, nyatakan langkah kerja mengecas bahan pendingin menggunakan kaedah tekanan sehingga unit beroperasi pada tahap optimum. 8 markah. Bila 8 markah, murid perlu memberikan berapa jawapan? Berapa jawapan? Siapa boleh bagi tahu? Okey, Amsyah. Silakan Amsyah. 8. Okey, kena ada 8 point. Okey, so langkah yang pertama. Okey, Amsyah boleh bagi langkah 1 dan 2 terus? Bagi 2 terus Amsyah, silakan. Jawapan yang pertama ialah kenal pasti unit dan jenis bahan pendingin yang digunakan. Jawapan yang kedua ialah pasangkan hos servis pada silinder bahan pendingin dan hos tekanan rendah pada injak servis. Okey, betul. Okey, so langkah yang pertama kena kenal pasti unit, maksudnya penyaman jenis apa yang kita nak cas. Kemudian bahan pendingin yang digunakan sama ada R22 ataupun R32 bergantung kepada unit. Okey, seterusnya Amsyah bagi tahu pasangkan hos servis pada silinder bahan pendingin dan hos tekanan rendah pada injap servis. Okey, boleh seterusnya jawapan langkah yang ketiga. Ketiga dan keempat cikgu. Baik. Fred, Okey, silakan Fred. Yang ketiga, kita perlu buka pinjam sehingga bahan pendingin turun. Okey, betul. Buka injap silinder bahan pendingin. Okey, bila dah buka injap silinder bahan pendingin, apa yang berlaku? Bahan pendingin akan keluar. Lepas tu, Fred? Lepas kita akan melakukan proses
Pelegaan. Okey, betul. Ataupun pejing. Okey, lakukan proses pelegaan ataupun pejing. Baik. Seterusnya, langkah yang ke-5 dan ke-6. Fadil boleh, Fadil? Silakan Fadil. Fadil. Okey. Langkah yang ke-5, buka injap tekanan rendah sehingga jarum penunjuk tolak berkenaan. Tekanan berada dalam keadaan tetap. Okey, Baik. betul. Dan tutup tekan. Tutup. Tutup apa dia? Injap tekanan rendah. Okey, tutup balik, injap tekanan rendah. Okey, 6 dan 7 seterusnya saya bagi jawapan. Silakan, cikgu. Okey, seterusnya adalah kita perlu hidupkan on sistem dan buka injap tekanan rendah serta kawal kemasukan bahan pendingin. Ingat perkataan ni, sedikit demi sedikit sehingga mencapai tekanan sistem. Okey, seterusnya biarkan sistem berjalan selama 20 minit sebab kita nak pastikan dia berjaya ke tidak menyejukkan ataupun menyamankan ruang tersebut. Akhir sekali adalah kita perlu uji lari unit untuk mendapatkan bacaan tekanan, arus larian dan juga suhu. Itulah dia. Di antara langkah-langkah kerja untuk mengecas bahan pendingin menggunakan kaedah tekanan. Okey, baiklah. Kawan-kawan, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan menonton Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, selamat kembali menonton Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan Fizi, hos anda, dan kami ditemani oleh Cikgu Faridah daripada SMK Kampar Perak. Hari ini kita belajar tentang menservis peralatan penyejukan dan penyaman udara tingkatan 5, unit penyaman udara jenis pisah. Baiklah cikgu, kita teruskan dengan pembelajaran kita cikgu. Silakan cikgu. Okey, kita terus. Untuk topik ni, untuk segmen ni, kita perlu tahu adalah mengesan kerosakan dan membaik pulih unit penyaman udara pisah. Okey, kalau nak ikutkan, ada banyak situasi. Okey, maksudnya masalah-masalah yang berlaku lah. Okey, tapi saya senaraikan sedikit sahaja dan apa tindakan yang perlu kita lakukan. Okey, yang pertama sekali adalah unit tidak sejuk. Biasa kan? Kadang-kadang sampai satu masa penyaman udara kita tak sejuk. Dah buka 2 jam panas juga. Panas juga. Kenapa? Yang keluar angin je, cikgu. Lepas ni Fizi kena buat apa tahu? Okey, Fizi kena buat yang pertama sekali adalah kita periksa penapis udara. Baik. Bila kita buka yang kita punya unit dalam, kita akan ada penapis udara di mana kalau kotor biasanya akan penuh dengan kita punya habuk-habuk. Okey, jadi apa yang kita kena buat? Cuci je lah. Okey. Seterusnya adalah periksa bahan pendingin. Okey, bergantung kepada arus larian, pemampat, kemudian dan juga tekanan. Okey, kalau tak cukup maknanya bahan pendingin tu kurang. Kena tambah cikgu ya. Kena tambah. Okey, seterusnya adalah periksa gegelung penyejat dan juga pemeluap. Penyejat dengan pemeluap dua-dua kena bersih. Kalau kotor, sebab apa? Bila kotor, habuk, dia akan menghalang haba daripada menyerap ke dalam bahan pendingin tadi. Okey. Kemudian situasi yang kedua adalah kipas tidak berfungsi. Jadi apa yang kita kena buat adalah yang pertama sekali, periksa pemuat motor kipas unit dalam. Dekat unit dalam pun ada kipas. Kipas penghembus. Untuk unit luar pula, kita ada kipas pemeluap. Dua-dua tu dia ada pemuat. Okey. Untuk periksa pula pemuat kipas unit luar juga. Okey, dekat sini pemuat ni apa? Pemuat ni sebenarnya umpama macam kita saya tak pandai nak bercakap sangat, tapi umpama macam satu pemangkin. Pemangkin untuk kipas tu bergerak. Macam itulah. Sebab dia lah kipas tu bergerak. Ya, betul. Kalau dia lemah, pemuat lemah ataupun rosak, tak adalah, tak berjalan lah. Jadi dekat sini haba yang hendak disingkirkan pun sama juga tak dapat nak dijalankan. Okey, seterusnya adalah pemampat tidak beroperasi. Jadi apa yang murid perlu tahu adalah periksa pemuat motor pemampat. Pemampat pun sama, dia ada pemuat motor pemampat. Okey, seterusnya adalah periksa pelindung beban lampau pemampat. Okey, kita pergi terus. Okey, yang kedua apa yang murid perlu tahu adalah pump down, di mana apa pump down ni? Pump down ni adalah hanya dilakukan untuk unit penyaman udara pisah sahaja. Unit tingkap tak ada, yang lain-lain semua tak ada. Okey, hanya unit pisah sahaja. Apa dia pump down? Jadi kat sini dia adalah proses untuk mengumpulkan semula semua bahan pendingin ke bahagian tekanan tinggi sistem, iaitu pemampat dan pemeluap. Dalam secara ringkasnya adalah di unit luar.
Oh, semua di luar cikgu ya? Semua di unit luar. Faham. Sebenarnya dekat unit luar tu ada 3 komponen yang berada dekat dalam tu. Peranti pemeteran, pemampat dan juga pemeluap. Okey. Seterusnya, tujuan pump down adalah yang pertama sekali kerja menservis. Okey, sebab kita nak cuci yang tadi kotor kan, kita tak nak buang kita punya penyaman udara, bahan pendingin, maaf. Baik. Okey, seterusnya adalah pemindahan lokasi unit pisah. Kalau Fizi nak pindah rumah kan. Okey. Kita tak payah bebaskan bahan pendingin tu, kita boleh simpan dekat unit luar. Jadi jimat dekat situ. Oh, faham cikgu. Okey, seterusnya menjimatkan sendiri bahan pendingin tersebut. Okey, kita terus kepada contoh soalan. Okey. Dekat sini Rajah menunjukkan kerja menguji pelindung beban lampau penyaman udara pisah jenis lantai. Dah buat kan semua anak-anak murid saya? Dah kan? cikgu. Pelindung beban lampau tu yang bulat kecil je. Okey, susun langkah kerja supaya mengikut urutan dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5 pada ruang jawapan. Okey. Langkah yang pertama, siapa nak bagi jawapan? Siapa nak jawab langkah pertama ni ya? Baik, Amsyah. Silakan Amsyah. Okey, langkah pertama ialah melaraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity menggunakan pena ujian. Okey, betul. Okey, kenapa kita kena laraskan pada kedudukan infinity? Sebab kita nak pastikan bacaan kita tu tepat. Okey, langkah yang kedua. Okey, Fred, silakan Fred. Langkah yang kedua? Langkah kedua kita menawarkan pilihan kita sebagai kedudukan umum. Okey, betul. Melaraskan suis pilihan meter pelbagai pada kedudukan ohm sebab kita nak menguji kefungsian. Okey, seterusnya yang ketiga. Apakah? Okey, Atika. Menyentuh kedua prop meter berbagai dan membuat pelarasan sifar. Okey, betul. Okey, menyentuh kedua-dua prop pelbagai dan membuat pelarasan sifar. Okey, seterusnya langkah yang keempat. Fadil. Fadil. Silakan Fadil. 4. Menyentuh prob meter pelbagai pada terminal beban lampu. Lampu. Lampau. Saja Fadil. Okey, beban lampau. Bolehlah Fadil, bolehlah. Fadil. Okey, langkah yang terakhir sekali. Okey. Okey, Amsyah, silakan. Okey, langkah terakhir ialah memerhati jarum penunjuk untuk menentukan pelindung beban lampau rosak atau tidak. Okey, betul. Okey, jadi dekat sini kalau bacaan kita dapat infinity, maksudnya beban lampau kita tu dalam keadaan rosak. Okey, kita terus ya. Silakan cikgu. Okey, seterusnya sebuah unit penyaman udara jenis pisah didapati pemampatnya berfungsi tetapi tidak sejuk. Okey, setelah diperiksa didapati terdapat kesan minyak pada bahagian gegelung pemeluap. Okey, jadi kalau nampak dekat sini ada ditunjukkan kesan minyak. Nyatakan 2 kaedah menguji kebocoran. Siapa nak jawab ni? Adik-adikku, siapa nak jawab? Okey, Fred. Fred, silakan Fred. Saya jawab dulu boleh. Dua-dua pun tak apa. Boleh. Yang pertama, pengesan kebocoran elektronik. Okey. Yang kedua pula, dia ada larutan sabun. Okey, larutan sabun. Okey, untuk pengetahuan betul, okey, yang pertama tadi pengesan kebocoran elektronik. Baik. Lepas tu yang kedua adalah larutan sabun. Sebenarnya ada 3 kaedah untuk mengesan kebocoran. Satu lagi adalah lampu halida. Lampu halida cikgu? Lampu halida. Dia macam penunuh Bunsen. Jadi bila ada kebocoran, penyalaan api akan berubah. Tapi dah jaranglah digunakan sebenarnya sekarang. Macam tu. Terkejut saya. Halida tu nama kakak saya. Oh, ya ke? Ya, cikgu. Okey, seterusnya soalan. Huraikan langkah kerja baik pulih unit penyaman udara itu. Okey, kita nak tutup bocor tadi kan? Macam mana? Baik, siapa nak jawab? Angkat tangan. Dua-dua angkat. Okey, Fadil, silakan Fadil. Fadil. Keluarkan semua gas bahan pendingin atau nitrogen. Okey, betul.
Okey, keluarkan semua gas bahan pendingin ataupun nitrogen. Sebab apa? Sebab kita nak melakukan kerja kimpalan. Okey, kita akan gunakan kimpalan, nyalakan kimpalan lah. Jadi dekat situ kalau ada gas kat dalam tu bahayalah sebenarnya. Takut meletup je. Betul. Ketika kita mengimpal Okey, seterusnya yang kedua. Baik. Siapa nak jawab? Okey, Amsyar, silakan. Okey, jawapan yang kedua ialah dengan menggunakan ketalas dan gosok bahagian yang bocor. Okey, betul. Okey, kita menggunakan kertas las. Kertas las ni adalah kertas pasir. Kita kena gosok sebab apa? Kita nak buang apa tadi? Habuk je. Habuk dengan kesan minyak. Kesan minyak. Supaya bila kita lakukan kimpalan, dia menutup, dia dapat pegang kita punya tiup kuprum tadi. Okey, seterusnya langkah yang ketiga. Okey, Atika. Silakan Tika. Panaskan perpaipan kuprum. Okey, panaskan, betul. Okey, kita kena panaskan perpaipan kuprum tadi sehingga nampak kemerah-merahan. Seterusnya Tika. Okey, Fred. Seterusnya kita letakkan rod silpot tu sehingga dia meliputi kawasan yang bocor tu. Okey, betul. Okey, jadi kita punya ayat letakkan rod silfos sehingga melitupi kawasan yang bocor. Fred kena jawab dalam ayat yang baik tau. Nanti kalau waktu peperiksaan, sekarang bolehlah jawab macam tu. Okey, last sekali. Dah habis ke? Ada satu lagi. Lepas tu kita nak kena buat apa? Okey, Amsyar. Okey, akhir sekali ialah lakukan ujian kebocoran. Betul. Yeah. Kita lakukan ujian kebocoran untuk memastikan kebocoran yang berlaku tadi telah ditutupi. Okey, bagus. Dapat 5 markah. Hebat. Okey. Seterusnya, nyatakan 3 langkah keselamatan sebelum. Kenapa saya tekankan sebelum melakukan kerja baik pulih unit tersebut. Okey. Ada yang nak tolong jawab? Ada 3 markah di situ. 3 markah, 3 poin dekat situ. Kalau boleh kita nak kerja 3 poin di situ. Baik. Saya Siapa petik nak lah. jawab? Baik, Amsyar. Okey, Amsyar. Amsyar ni memang aktif lah cikgu. itulah. Silakan Amsyar. Dalam kelas harap-harap berterusan lah ya. Okey, langkah pertama ialah letakkan penghadang supaya api tidak terkena komponen lain. Okey. Kita kena letak sesuatu daripada api tersebut mengenai komponen lain. Contohnya pemampat. Dekat dalam pemampat ada apa? Ada apa dalam pemampat? Siapa boleh bagi tahu saya dalam pemampat tu ada apa yang bahaya dengan api? Fred macam nak jawab je, Fred. Sila Fred. Jangan malu-malu. Ada gas cikgu. Ada gas. Lepas tu ada apa lagi yang bila dia kena api habislah dia terbakar. Minyak. Ada lagi satu. Ge apa? Ge apa bila kena api? Ge apa macam buat teka-teki pula kan? Ge getah. Okey. Dekat pemampat contohnya, dia ada satu getah yang menyerap getaran. Cuba bayangkan bila kita lakukan kimpalan, kan? Kena pada getah tersebut. Habislah. Kan tiba-tiba senyap, tiba-tiba bergoncang kita punya unit. Macam itulah. Okey. Seterusnya tadi, okey, betul lah jawapan tadi letakkan penghadang, okey? Seterusnya jawapan yang kedua. Ada 3 langkah di situ tu. Amsyar lagi, silakan Amsyar. Amsyar bagi ketiga-tiganya Amsyar, silakan. Okey, langkah kedua ialah kurangkan injak servis sebelum melakukan kerja silposing. Okey, betul. Okey. Dekat sini keluarkan injap servis sebelum melakukan kerja silposing. Okey. Injap servis tu awak biasa tengok tak? Biasa tak tengok? Masa modul berapa kita buat? Modul? Modul 1. Saja je semua. Modul 1 ingat tak saya pesan sebelum melakukan kerja kimpalan, keluarkan injap yang kecil tu. Ingat tak? Yang kita nak sambungkan hose tu, kan? Okey, dekat dalam tu awak keluarkan, awak nampak tak ada satu lapisan nipis. Benda itulah getah. Jadi awak kena keluarkan dia. Itulah getah cikgu. Itulah getah. So sebenarnya dia umpama macam pengetat lah sebenarnya dengan
sama macam kita punya motosikal, basikal, fungsi dia. Okey, jadi sebelum melakukan kerja kimpalan, awak kena keluarkan dulu. Baik. Okey, satu lagi langkah. Yang ketiga. Okey, Baik, Fred. Silakan Fred. Okay, pastikan sistem yang pendingin atau gas nitrogen. Okey, betul. Okey, pastikan sistem tiada gas bahan pendingin ataupun gas nitrogen. Okey, dekat sini habislah kat sini. Kalau kita nampak dekat sini, murid boleh dapat 10 markah. Okey, kalau ikutkan sebenarnya macam contoh langkah kerja kimpalan sebenarnya itu adalah prosedur masa murid-murid belajar masa tingkatan 4. Jadi apa yang penting sebenarnya, murid-murid perlu ingat semula semua langkah-langkah. Kalau ikutkan sebenarnya macam contoh untuk pengetahuan lah, fizik kan, murid-murid yang mengambil subjek MPV penyaman udara ni, mereka ada melakukan kerja amali. Okey, dan saya sebagai seorang guru akan akan tanya setiap langkah. Baik. Murid macam tu. Jadi murid-murid ni sebenarnya kena hafal semua prosedur. Okey, semua prosedur daripada A sampai Z, sebab itu adalah skema jawapan untuk murid-murid menjawab dalam peperiksaan SPM nanti. Itulah dia. Baiklah, di antara penerangan yang diberikan oleh Cikgu Faridah, kita harapkan anda di luar sana dan juga kawan-kawan di sini sentiasa fokus tentang apa yang Cikgu terangkan pada hari ini. Semoga kita sukses dalam SPM 2022. Baiklah, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Didik TV KPM. Selamat kembali menonton segmen Sukses SPM 2022, sebuah segmen yang membolehkan anda fokus tentang SPM yang bakal anda hadapi tak lama lagi. Baiklah, hari ini kita bersama dengan Cikgu Nur Faridah Hassan daripada SMK Kampar Perak. Kita akan belajar tentang menservis peralatan penyejukan dan penyaman udara tingkatan 5 unit penyaman udara jenis pisah. Silakan Cikgu Faridah. Okey, so saya sambung terus. Silakan Cikgu. Okey, seterusnya dalam segmen ni, murid perlu tahu bagaimana untuk menservis unit penyaman udara pisah. Okey, macam mana kita nak memastikan kita punya unit berada dalam keadaan baik. Okey. So yang pertama sekali adalah, okey, kat sini saya ada sekalikan kata kunci untuk murid menjawab soalan peperiksaan. Okey, kalau nampak dekat sini, langkah yang pertama saya bolkan tutup pendawaian. Okey, jadi murid kena ingat tutup pendawaian elektrik unit tersebut. Okey, seterusnya yang kedua, sembur air pada sirip penyejat ataupun pemeluap. Maknanya kalau kita kan dia pisah. Jadi kalau penyejat unit dalam lah, kalau pemeluap merujuk kepada unit luar. Okey. Seterusnya sembur air sudah, sembur bahan kimia pada sirip penyejat ataupun pemeluap. Okey, kalau ikut konteks dalam buku lah kan, kalau ikut buku. Okey, 1:2 di mana 1 adalah merujuk kepada bahan kimia, 2 air. Yes, macam tu. Okey, jadi kita sekalikan, kemudian baru kita pakai alat untuk semburkan pada sirip penyejat ataupun pemeluap. Okey. Seterusnya adalah tunggu seketika ataupun tunggu sehingga buih terhasil. Okey, kadang-kadang ada yang ada masa buih tak ada. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama bahan kimia tu tengah mencuci sirip tersebut. Okey. Seterusnya adalah bilas dengan air pada sirip penyejat ataupun pemeluap. Okey. Kemudian yang keenam, keringkan unit, dan akhir sekali adalah kita luruskan sirip penyejat ataupun pemeluap. Jadi dekat sini murid kena ingat tutup pendawaian, sembur air, sembur bahan kimia, tunggu seketika, bilas dengan air, keringkan unit, luruskan sirip. Okey, kita teruskan cikgu. Okey. Seterusnya adalah soalan contoh. Rajah menunjukkan unit luar penyaman udara unit pisah. Okey, gelung pemeluap itu berada dalam keadaan kotor. So kalau kotor, automatik kita kena buat apa, Fizi? Bersihkan cikgu. Bersihkan. Kita kena servis dia. Betul. Okey.
Jadi dekat sini kita kena, bila kita nak servis, kita kena turunkan, betul tak? Betul cikgu. Okey, nyatakan proses yang perlu dilakukan sebelum menanggalkan unit luar tanpa membebaskan gas. Baru je ajar. Kan? Baru je belajar. Apakah jawapan anda? Siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Fadil Baik. boleh tak Fadil? Fadil. Fadil. Nak Fadil lah. Fadil Silakan, ni Dil. malu-malu sikit. Dil, hujan ke Dil? Pump down itu. Pump down, betul. Pump down. Okey, pump down. Okey, mengumpulkan bahan pendingin dekat bahagian unit luar. Okey, seterusnya berdasarkan jawapan anda di A, nyatakan 2 langkah keselamatan sebelum kerja dilakukan. Okey, sila. Ada Siapa 2 nak je jawab? langkah tu. Silakan. Siapa nak jawab? Atikah lah, Atikah. Boleh tak Atikah. Sila Atikah. Senyum je Atikah ni. Menggunakan abang-abang keselamatan di unit luar dalam kedudukan yang tinggi. Okey. Gunakan abah-abah. Abah-abah, nama dalam bahasa Melayu lah. Okey. Menggunakan abah-abah keselamatan jika Baik. unit luar dalam kedudukan yang tinggi. Okey, sebab untuk keselamatan lah. Okey, Abah-abah ni apa cikgu? Abah-abah yang kalau kita nak abseiling ke, kan, yang orang yang nak naik tempat tinggi. Harness. Yes, Allah, okey. tak keluar. Baik cikgu. Dalam bahasa Inggerisnya Maafkan harness. saya. Baik. Abah-abah dalam bahasa Melayu ya. Abah. Nah. Baik cikgu. Okey, seterusnya yang kedua, siapa boleh bagi jawapan? Okey, Fred. Silakan Fred. Langkah yang kedua, meminta rakan bersedia mematikan unit penyaman udara sekadar tekanan tinggi dan tekanan rendah ditutup. Okey, betul. Okey. Sebenarnya betul lah Fred kata meminta rakan bersedia mematikan unit penyaman udara setelah injap tekanan tinggi dan tekanan rendah ditutup. Okey, dekat unit luar sebenarnya dia ada 2 pintu. Tiba-tiba ada pintu kan. Satu, pintu masuk di mana bahan pendingin akan masuk ke dalam pemampat. Faham cikgu. Okey. Lepas tu satu lagi adalah pintu keluar. Bahan pendingin akan pergi pula dekat unit dalam. Jadi dekat sini kita tutup dulu injap yang nak keluar sebab kita nak kurung dia ni. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Nampak cikgu. Tak lukis kan. So kita nak kurung dia. Bayangkan. Cuba bayangkan. Okey. So sekarang ni dia nak keluar tapi kita tutup dulu pintu keluar. Jadi dekat sini yang bahan pendingin tadi tak boleh keluar lah kan. Dalam masa yang sama pemampat dia akan bekerja juga. Betul. Sebab kita tak matikan switch lagi kan. Jadi pemampat akan buat kerja macam biasa. So dalam masa yang sama dia akan sedut bahan pendingin tadi masuk lagi. Sampai satu masa habis tak bahan pendingin yang dekat lain tu? Habis cikgu. Habis. Jadi bila dah capai je tekanan tu lebih kurang dalam 0 hingga 2 PSI, murid-murid perlu murid pula tak kisahlah siapa yang melakukan kan. Terus tutup injap alih masuk. Tutupkan aja cikgu. Injap dah tutup tu kena cepat-cepat off. Sebab cuba bayangkan pemampat ni dia sedang bekerja, betul tak? Sebab betul, kita tak offkan lagi kan. Okey. So sampai satu masa cuba bayangkan Fizi sedut straw, Fizi tutup hujung tu. Fizi rasa macam mana? Tersekat lah cikgu. Penat lah kan. Apa benda tak dapat apa pun kan. Sama macam pemampat. Jadi kita kena cepat-cepat offkan sistem. Okey. Seterusnya ada dekat sini boleh dapat 2 markah. Hebat. Okey. Seterusnya boleh saya skip slide? Silakan cikgu. Boleh cikgu. Okey, rumusan seterusnya. Baik. Okey, ini secara kesimpulan lah. Okey, untuk murid-murid yang akan menduduki peperiksaan. Baik, Langkah yang pertama. Yang pertama sekali adalah kenal pasti kehendak soalan. Okey, kalau murid kata soalan nak, tandakan 1, 2, 3, 4 dan 5. Murid-murid kena tandakan 1, 2, 3, 4 dan 5 lah. Jangan dengan kerakusan tiba-tiba A, B, C, D dan E. Jangan kalut. Jangan kalut. Memang ada tau. Memang ada yang excited, soalan senang ni kan. Tengih macam tu. Jangan. Kita kena faham kehendak soalan. Betul, kena faham kehendak soalan. Okey, seterusnya yang kedua, pastikan jawapan dijawab pada ruang yang disediakan. Okey, ada setengah murid dia tak nak terus tulis jawapan kan. So dia buat dulu jawapan dekat bahagian luar kotak. Jadi sampai satu masa katakan tertidur ke apa, terus tak ada jawapan, kosong markah, rugi dekat situ. Okey. Yang ketiga, hafal formula yang berkaitan. Okey, formula yang berkaitan yang pertama sekali adalah murid perlu ingat macam mana nak kira kuasa kuda dalam satu ruang. Okey.
Seterusnya, huraian jawapan bergantung kepada markah yang diberikan. Fizi, 8 markah berapa poin? 8 cikgu. 8. Kalau 3? 3 cikgu. 3. Kalau lebih? Tak apa cikgu. Pandailah Fizi. Macam itulah. Tapi kalau bagi lebih tu, make sure itu adalah, pastikan itu adalah jawapan yang betul. Okey. Kenapa saya menggalakkan murid memberikan jawapan yang lebih? Okey, sebenarnya dia dapat mempengaruhi emosi pemeriksa sebenarnya. Macam saya lah kan. Saya cek jawapan budak-budak, murid saya tu, dia bagi jawapan lebih. Ya Allah, pandainya Fadil ni. Contoh. Seterusnya adalah langkah keselamatan perlu bersesuaian dengan situasi kerja. So ingat, sebelum, semasa ataupun selepas. Okey, bersesuaian dengan kehendak kerja. Okey, kemudian untuk langkah keselamatan, elakkan daripada memberikan jawapan yang biasa. Biasa-biasa tak nak. Kita nak luar biasa. Okey, contohnya saya tak nak yang biasa tu, pakai pakaian yang mengikut keselamatan. Tak nak. Saya nak mengikut keadaan kerja. Okey. Seterusnya adalah ingat semula semua langkah prosedur kertas 7108 palang 2. Tu apa dia? Kerja-kerja amali sepanjang yang 9 modul itulah yang kita kena siapkan tu. Okey. Seterusnya adalah jika jawapan yang ditulis salah, hanya potong dengan satu garisan sahaja. Tak nak macam mana nak cakap? Conteng tak nak. Tak nak, nampak tak kemas. Okey, so itu sahaja untuk pengajaran saya hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Faridah Hassan daripada SMK Kampar Perak kerana sudi memberikan kita tentang mata pelajaran servis peralatan penjujukan dan penjaman udara ini. Terima kasih kepada kawan-kawan saya di belakang saya ni. Fedrick, Fadil, Atika dan juga Amsyah. Dan terima kasih kepada cikgu jurubahasa kita, iaitu Cikgu Nabila aka Cikgu Bell daripada SMK Sungai Laya, Sungai Petani Kedah. Dan terima kasih kepada anda yang terus menerus menonton Didik TV KPM. Abang Fizi doakan semoga mendapat keputusan yang terbaik dan dapat jawab dengan tenang untuk SPM tak lama lagi. Jaga diri baik-baik, fokus sentiasa, jangan nakal-nakal. Teruskan tonton Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye-bye.